Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, Zuni Haryun. Okey. Ini untuk bahagian yang ketiga. Saya minta maaf banyak-banyak. Terpaksa kena buat bahagian demi bahagian sebab saya record guna aplikasi Screen-O-Matic di mana tempoh untuk record selama 15 minit saja. Okey. Tanpa melengahkan masa, sebelum tu, jika anda ingin melihat video-video persediaan terbuka, bolehlah tengok di YouTube channel saya iaitu Studio TV Pendidikan Cikgu Widi. Saya akan letak video persediaan terbuka di YouTube channel. Bolehlah tengok dan subscribe sekiranya membantu anda lah. Okey, pengetahuan bagaimana yang diperlukan untuk ditemuduga. Okey, ini kebiasaannya panel secara tak langsung untuk menguji kita. Dia nak menguji kita, pengetahuan kita, sejauh mana pengetahuan kita berdasarkan apa yang kita tahu. Okey, kebiasaannya dalam temuduga program pendidikan, pokok utama yang dilihat adalah pengetahuan seseorang calon itu sendiri. Pengetahuan dari segi bagaimana yang diperlukan. Okey. Yang pertama, pengetahuan berkaitan universiti yang dipohon. Yang kedua, pengetahuan latar belakang program yang dipohon. Yang ketiga, pengetahuan isu-isu pendidikan yang terkini. Yang keempat, pengetahuan dasar-dasar pendidikan. Ini macam saya sebelum ini, saya pernah ditemuduga ke program ijazah sarjana muda pendidikan di UKM dan USM. Kedua-duanya panel menguji. Sebab itu saya masih ingat panel menguji saya berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang terkini dan juga pengetahuan dasar-dasar pendidikan yang terkini. Okey, isu-isu pendidikan yang terkini. Okey, cuba anda calon untuk melihat isu apa yang sering kali dibual bicarakan, yang sering hangat diperkatakan pada masa kini. Jangan ambil yang isu-isu yang sudah lapuk, yang tidak relevan diguna pakai. Ambil isu-isu yang latest, yang terkini, yang boleh membantu anda untuk temuduga ke program ijazah sarjana muda pendidikan. Okey, pengetahuan dasar-dasar pendidikan. Sekarang ni kerajaan sudah berubah, secara automatiknya dasar-dasar pendidikan ini pun banyak ada perubahan. Sama ada dulu dari PDPC, sekarang dah PDPR dan banyak lagi dasar-dasar pembaharuan pendidikan yang telah dirombak ke arah pembelajaran secara atas talian. So, dekat isu-isu sebeginilah ataupun dasar-dasar sebeginilah yang perlu anda tahu sebagai seorang calon untuk ditemuduga ke program ijazah sarjana muda pendidikan. Okay, isu-isu pendidikan yang bagaimana? Mungkin anda boleh kaitkan isu berkaitan dengan PDPR di mana masalah utama kekangan pelajar untuk meneruskan pembelajaran adalah dari segi internet. Internet tak kuat dan kebiasaan calon terpaksa panjat pokok untuk semata-mata nak belajar. Mungkin ada calon yang terpaksa pergi ke hutan cari internet. Itu mungkin anda boleh kaitkan dengan isu-isu pendidikan yang terkini. Okay, pengetahuan dasar-dasar pendidikan yang jenis bagaimana? Mungkin anda boleh kaitkan, ini yang perlu wajar anda perlu tahu iaitu falsafah pendidikan kebangsaan FPK, iaitu elemen-elemen JV, jasmani, emosi, rohani, intelek dan apa lagi satu lagi? JV. Yang JV ada sekarang ni ada 5 ataupun 4 ataupun 5 macam itulah elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan kebangsaan. Ini anda perlu tahu sebagai calon pelajar pendidikan. Okey, seterusnya pengetahuan mengenai latar belakang program yang dipohon. Mungkin panel ingin bertanya kepada anda, kenapa anda mohon program ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu? Kenapa bahasa Melayu? Kenapa bukan pilihan yang kedua iaitu pendidikan sejarah ataupun pendidikan sains sukan, pendidikan jasmani, pendidikan apa lagi? Pendidikan moral, pendidikan khas. Yang anda mohonlah untuk pilihan pertama dan pilihan kedua. Mungkin dia akan bertanya macam tu. Kenapa? Kalau sekiranya jika anda contoh misalnya jika panel bertanya kepada anda, kenapa anda memohon ke program ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu? Okey, ini yang boleh membantu anda ataupun saya bagi clue ataupun
asas-asas jawapan yang perlu anda hujahkan sewaktu temuruga. Yang pertama, sudah pasti minat. Anda mohon program yang anda dalam UPU sebab minat. Minat yang mendorong anda untuk pohon ke program berkenaan. Betul? Yang kedua, mungkin disebabkan penguasaan ataupun pencapaian akademik anda dari sama ada di peringkat SPM, STPM, yang di mana kedua-dua kolaborasi ini yang memberi anda untuk ke arah bidang berkenaan. Contoh misalnya di peringkat SPM sewaktu dulu bahasa Melayu dapat A+, main di peringkat STPM dapat A bulat. Itu yang boleh jadikan point anda untuk menjawab soalan sebegini. Yang kedua, yang pertama tadi, pengetahuan berkaitan universiti yang dipohon. Okay, sekiranya soalan ini ditanya kepada anda, daripada panel, dia akan tanya kepada diri anda, kenapa anda mohon USM? Kenapa anda mohon UPSI? Kenapa anda mohon UKM? Kenapa anda mohon Universiti Malaya? Contoh misalnya, kenapa anda mohon Universiti Malaya? Okay, saya boleh bagi asas, orang kata basic asas jawapan yang perlu anda hujahkan sewaktu temuruga. Saya mohon Universiti Malaya disebabkan kerana Universiti Malaya merupakan kedudukan yang pertama dalam ranking carta ranking sebuah universiti yang terbaik di Malaysia. Mungkin anda boleh ceritakan program pendidikan yang terbaik di universiti di Malaysia adalah di Universiti Malaya. Yes, betul. Memang itu yang jawapan yang boleh membantu anda. Program pendidikan yang terbaik yang pertama untuk pendidikan adalah UM. USM mungkin tangga ke-4, 5, 3. So, itu yang poin-poin yang boleh membantu anda. Kalau sekiranya untuk UPSI, kenapa anda mohon UPSI? Sebab yang pertama, UPSI adalah sebuah universiti pendidikan yang pertama di Malaysia. Mana ada lagi universiti pendidikan selain UPSI? UPSI Tanjung Malim je. Mungkin anda boleh berkata, kenapa saya mohon UPSI? Kenapa dulu UPSI dikenali sebagai mata perguruan, iaitu pada masa sekarang ni dijenama memberi penjelmaan nama baru sebagai UPSI. Dulu orang panggil maktab ataupun IPG. Itu yang boleh asas-asas jawapan yang anda boleh berikan sewaktu terbuka nanti. Seterusnya, elemen-elemen dalam sisi perkenalan diri. Okay, ini elemen-elemen yang diperlukan sewaktu anda perkenalkan diri anda. Tak perlu bercerita banyak. Misalnya, panel hanya ingin tahu nama, umur, asal ataupun latar belakang akademik, latar belakang ibu bapa, latar belakang diri dan pencapaian akademik dan pencapaian kokok. Selebihnya, panel tak nak dengar. Kotlah anda nak cerita, oh saya dulu menang peringkat antarabangsa, menang dapat pencapaian naik Johar. So itu tak perlu cerita sebenarnya. Benda-benda yang elemen yang penting ini yang perlu anda katakan dalam suatu sisi perkenalan diri. Contoh saya beri, nama saya Muhammad bin Razali. Saya berumur 30 tahun. Saya berasal daripada Terengganu. Okey, pendidikan utama saya di sekolah rendah. Okey, kemudian setelah habis tamat darjah 6, saya menyambung persekolahan di sekolah menengah sekian-sekian. Setelah tamat sijil pelajar Malaysia iaitu sewaktu di tingkatan 5, saya memperoleh pencapaian SPM 12A+ dan menyambung pengajian di peringkat sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Disebabkan kerana kekecewaan saya untuk menembus kembali minat saya cenderung ke arah program proportion perguruan ini. Itu pun anda boleh cerita. Latar belakang akademik, latar belakang diri anda. Ayah anda nama apa? Ayah nak kerja mana? Begitu juga dengan ibu. Pencapaian akademik, pencapaian mungkin anda boleh cerita berkaitan dengan penerimaan anugerah sebagai anugerah tokoh pelajar, anugerah pelajar cemerlang. Itu pun anda boleh selipkan dalam elemen sisi perkenalan diri. Pencapaian kurikulum ni mungkin kalau anda telah diberi anugerah sebagai atlet olahragawati.
So, anda pun boleh cerita dalam elemen-elemen dalam sisi perkenalan diri ini. So, faham? Kalau tak faham, boleh beritahu saya dalam grup nanti. Seterusnya, kemahiran bagaimana yang diperlukan. Okay, ini yang tadi di awal tadi saya dah beritahu kemahiran yang soft skill yang bagaimana yang diperlukan sewaktu terduga walaupun secara atas sekalian. Okay, ini saya rasa perkara ini penting juga untuk anda beri penekanan. Kemahiran yang bagaimana? Yang pertama, kemahiran penyediaan video. Ini panel akan tengok cara-cara anda buat video daripada permulaan intro berdasarkan arahan-arahan yang telah diberikan sampai ke anda submit. Tengok kualiti video anda. Jelas ke tak? Aplikasi mana yang digunakan yang untuk menyokong anda punya terduga. Yang kedua, kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi ini sangat penting sewaktu terduga walaupun secara atas sekalian. Walaupun secara Webex, Google Meet maupun Microsoft Teams. So, sangat penting kemahiran komunikasi. Ada komunikasi dua hala di antara pelajar dengan panel terduga. Walaupun secara buat video pun, fokus eye contact itu sangat penting. Okay. Yang ketiga, micro teaching iaitu simulasi pengajaran. Simulasi pengajaran ini, kalau anda dah masuk ke program pendidikan, ini sangat penting. Anda terduga cikgu ganti pun akan disoal, panel terduga akan soal untuk anda buat simulasi pengajaran di hadapan beliau. Sewaktu anda terduga SPP pun, dia akan suruh anda pamerkan bakat kebolehan anda mengajar di hadapan beliau. Micro teaching. Sewaktu terduga pendidikan nak masuk ke universiti awam pun, panel terduga pun akan suruh anda pamerkan bakat untuk mengajar di hadapan beliau. Sekiranya walaupun dalam video pun anda kena tunjukkan bagaimana cara anda nak mengajar. Tu nanti saya akan beritahu ke seterusnya. Ini kebiasaan aplikasi yang digunakan untuk terduga ini kebiasaannya. Okay. Tahun lalu sewaktu saya bimbing pelajar, kebanyakan pelajar menggunakan aplikasi ini untuk buat video. Iaitu dari aplikasi KineMaster. Biasanya pelajar ramai buat menggunakan aplikasi KineMaster sebab diorang boleh pamerkan CG-CG diorang di atas, bawah, kiri, kanan, apa semua. So, diorang boleh buat. Begitu juga dengan TikTok. TikTok pun boleh buat. Vivo Recorder, Filmora. Kalau nak power lagi, guna Adobe Premiere Pro. So, dekat situ, secara tak langsung bakat anda untuk membuat video-video yang lebih menarik perhatian panel terduga. Okey, faham? Jelas? Kalau tak faham, boleh ajukan soalan di dalam grup nanti ya. Okey, seterusnya, micro teaching. Micro teaching adalah simulasi pengajaran yang dilakukan oleh seseorang untuk mengajar sebelum pengajaran sebenar dilakukan. Ini amat penting untuk kepada pelajar ataupun calon yang masuk ke program pendidikan. Ya, sudah pasti penting. Anda masuk ke program pendidikan, sudah pasti perkara sebegini tidak terlepas buat anda. Hal ini kerana anda terduga guru sandaran tidak terlatih, iaitu guru ganti di sekolah ataupun sewaktu terduga di PPD pun tanya berkaitan dengan micro teaching, simulasi pengajaran. Sewaktu anda terduga SPP pun panel suruh anda mengajar di hadapan beliau sebelum COVID sebelum situasi COVID berlaku. Mungkin kalau situasi COVID berlaku ni, mungkin dia suruh anda buat video untuk buat simulasi pengajaran. So, banyak lagi cara yang boleh panel menguji anda. Okay. Elemen-elemen micro teaching yang bagaimana yang diperlukan. Yang pertama, tata susila. Yang kedua, kekemasan diri. Yang ketiga, presentation. Yang keempat, penggunaan bahasa. Kita tinggal berbalik kepada satu demi satu elemen yang diperlukan. Tata susila ini yang jenis bagaimana? Tata susila yang jenis iaitu dari segi adab dan tingkah laku. Adab begitu menduga kena jaga adab. Adab yang sangat memainkan peranan penting. Nak jadi seorang bakal guru, anda kena tunjukkan adab anda, tingkah laku anda. Jangan jadi seorang yang biadab.
di hadapan panel terbuka. Kekemasan diri dari segi rambut, pakaian, semua kelengkapan yang diperlukan. Presentation dari segi subjek, penguasaan, bahasa